Silakan Lanang juga 10 minit ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Tita Diraja Seri Patuka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Isu pertama yang saya ingin bangkitkan ialah tentang isu keselamatan di Sibu, Sarawak dan juga di Malaysia. Kes-kes jenayah seperti curi kereta, ragup, rompak, pecah rumah, pecah cermin kereta semakin meningkat dan ini amat membimbangkan semua dan saya yakin itu bukanlah persepsi sahaja. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Bintulu, Sibu telah digelar sebagai Cowboy Town. Di Sibu semakin banyak kes-kes pembunuhan berlaku beberapa tahun ini. Sebagai contoh, pada 2 tahun yang lepas, 3 orang maut ditikam oleh warga Indonesia semasa makan malam di sebuah rumah di Jalan Ciukun. Pada tahun lepas pula, ahli perniagaan ditembak mati semasa ingin pergi membeli peti besi di Jalan Bakor dan seorang isteri peniaga balak mati ditembak di luar kafe. Pada tahun ini pula, kes tembak mati seorang ahli perniagaan di Jalan Aman dan seorang warga negara Indonesia pula ditembak mati pada bulan yang sama. Berapa kes-kes pembunuhan yang telah disiasat lengkap dan diselesaikan oleh pihak polis dan penjenayah dikena hukuman di mahkamah. Kes rogo yang semakin bertambah di Sarawak juga semakin membimbangkan ibu bapa dan masyarakat. Pada bulan Mac ini, seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 10 tahun mendakwa dirogol oleh tua lelaki secara bergilir-gilir. Sehingga sekarang kes ini belum diselesaikan. Pak Mansah masih mengadu kepada saya bahawa kes ini telah ditangguh selama berapa bulan dan dia berasa amat kecewa. Walaupun Ketua Polis Sibu menyatakan sehingga kini keadaan keselamatan di Bandar Sibu terus berada pada tahap selamat, akan tetapi rakyat Sibu tidak berasa selamat atau aman. Ketua Polis Daerah Sibu menyatakan bahawa statistik secara purata 2 kes dilaporkan sehari dan paling banyak 9 pada tahun lepas. Akan tetapi saya rasa statistik itu tidak begitu tepat kerana masih banyak rakyat yang tidak membuat laporan polis. Salah satu alasan mereka tidak membuat laporan kerana mereka tidak ada keyakinan terhadap pihak polis untuk menyelesaikan masalah mereka dan ianya hanya membuangkan masa mereka sahaja. Jadi statistik yang diumumkan saya rasa bukanlah statistik kes jenayah yang turun tetapi statistik pelaporan kes yang turun. Ini adalah imej yang tidak baik terhadap pihak polis. Bagaimanakah kerajaan dapat meningkatkan kecekapan polis untuk memberi balik keyakinan kepada rakyat? Tambahan pula di Sibu, di Balai Polis, masih kekurangan polis yang berkaum Cina. Tidak seperti di Semenanjung Malaysia. Banyak penduduk di Sibu masih tidak fasih bertutur dalam bahasa Melayu atau bahasa Iban. Jadi mereka tidak dapat membuat laporan sebaliknya. Adakah kerajaan mempunyai rancangan untuk mengarah lebih banyak anggota polis yang fasih berucap dalam berbagai bahasa seperti bahasa Mandarin, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris di Sibu dan di Sarawak untuk mengatasi masalah tersebut? Selain itu, Ketua Polis Daerah Sibu juga mengaku bahawa anggota polis masih lagi kekurangan iaitu nisbah 1 anggota polis bagi setiap 480 orang. Bandar Sibu yang mempunyai lebih 200,000 penduduk sentiasa ditingkatkan kawalan keselamatannya di mana pihak polis diperkuat dengan kehadiran anggota rela dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dalam rondaan harian anti jenayah. Banyak penduduk di Sibu amat khawatir terhadap kecekapan dan kelayakan anggota rela yang semakin banyak di Sibu. Adakah khusus dan latihan yang diberi kepada mereka mencukupi untuk membantu membanteras jenayah? Adakah kerajaan bercadang untuk menambahkan bilangan anggota polis di Sibu dan di Sarawak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman rakyat? Saya berharap Ketua Polis Negara dan Menteri Dalam Negeri dapat mengambil berat terhadap keselamatan rakyat dan bukan hanya menitik beratkan tingkah laku pembangkang dan penyokong Pakatan Rakyat. Isu seterusnya ialah isu cyber gambling atau dikenali sebagai isu mesin kuda di Sibu dan juga di Sarawak. Isu ini juga menjadi masalah yang semakin serius di Sibu dan di Sarawak. Saya difahamkan bahawa terdapat lebih kurang 102 kedai mesin kuda di Bintulu dan tidak ada laporan yang menunjukkan bahawa masalah tersebut telah diselesaikan di Bintulu.
atau di mana-mana kawasan di Sarawak, walaupun Yang Berhormat Bintulu telah mengisytiharkan perang ke atas isu mesin kuda. Tidak dapat dinafikan terdapat beberapa kedai telah ditangkap dan ditutup, tetapi kedai baru asyik dibuka secara berleluasa. Saya yakin bahawa masalah ini juga bukanlah persepsi sahaja. Banyak penduduk juga mempersoalkan sama ada operator mesin kuda mendapat perlindungan daripada pihak polis. Soalan ini saya harap Ketua Polis dan Menteri Dalam Negara tepat menyiasat dan memberi satu penjelasan ataupun jawapan. Selain itu, saya juga menerima panggilan telefon daripada seorang penduduk kaum Iban. Dia amat sedih hati kerana isteri dan anaknya mencuri wangnya untuk berjudi di kedai mesin kuda. Jadi ini menunjukkan isu mesin kuda bukan sahaja membawa kesan buruk kepada satu dua kaum sahaja, tetapi kepada semua kaum di Sarawak dan di Malaysia. Saya berharap KDM dan PDRM dapat menyelesaikan masalah isu mesin kuda dengan segera kerana rakyat percaya peningkatan kes jenayah adalah kesan daripada mesin kuda juga. Isu ketiga adalah tentang bantuan kebajikan. Secara umumnya, dasar kebajikan yang dilaksanakan kerajaan Malaysia kepada warganya adalah baik, biarpun masih banyak luang yang perlu diperbaiki. Kita tidak dapat menafikan bahawa kerajaan juga sudah lama mengadakan skim bantuan kebajikan masyarakat, bantuan pinjaman kepada peniaga kecil, beasiswa belajar ke universiti dan sebagainya. Namun, di sebalik semua dasar berkebajikan itu, mengapa masih ramai golongan masyarakat yang hidup melarat dan terpinggir? Antara golongan terbesar yang menjadi dominan dalam kategori ini ialah mereka yang ditimpa nasib malang, seperti kemalangan yang mengakibatkan kecacatan kekal, ibu tunggal dan orang kelainan upaya (OKU). Kerajaan memainkan peranan memberi bantuan kebajikan kepada mereka yang layak, tetapi persoalan yang timbul ialah adakah bantuan kebajikan yang diberi itu cukup untuk menambung perbelanjaan keperluan mereka? Apalagi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu untuk bekerja, terutama orang-orang tua yang tidak berkeluarga. Kata orang, duit tidak pernah cukup. Tetapi bagaimana pula dengan bantuan kebajikan yang tidak pernah cukup, malah berada di bawah paras kemiskinan tegak atau pendapatan garis kemiskinan (PGK). Walaupun PGK 2007 telah digantikan kepada PGK 2012, iaitu pendapatan keluarga di bawah PGK semasa di Semenanjung 760, di Sarawak 910 dan di Sabah 1050 layak memohon bantuan kebajikan. Persoalannya, adakah bantuan kebajikan yang diperoleh itu mampu melepasi tahap PGK semasa? Pada tahun ini, bulan Jun, Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga di negeri Sarawak Yang Berhormat Dato' Hajah Fatimah Abdullah telah mengumumkan kenaikan kadar skim bantuan AM, iaitu minimum RM60 sebulan sekarang dinaikkan ke RM150 sebulan, kadar maksimum RM250 adalah dikekalkan. Kenaikan ini berkuat kuasa pada 1 Ogos 2013. Adakah kerajaan persekutuan juga akan menaikkan skim bantuan AM dan bantuan-bantuan lain? Diketahui bahawa banyak lagi orang yang memerlukan bantuan kebajikan belum dapat bantuan tersebut, terutamanya ibu tunggal dan OKU. Saya berasa amat sedih hati apabila mendapati banyak lagi ibu tunggal yang perlu menjaga anak kecil dan perlu bekerja untuk menanggung kehidupan keluarga. Saya memohon kerajaan untuk membina pusat jagaan kanak-kanak, terutama untuk ibu tunggal dan wanita yang ingin bekerja. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan pelibatan wanita dalam ekonomi, politik dan juga sosial. Sebagai contoh, seorang ibu tunggal tua yang berumur 70-an yang mempunyai seorang anak tetapi anaknya telah meninggalkannya. Dia mempunyai kanser dada dan sekarang tidak dapat bekerja lagi. Bantuan kebajikan yang diberikannya adalah sebanyak RM60 sebulan sahaja, iaitu lebih kurang RM2 sehari. Cukupkah seorang yang tak mampu bekerja dengan bantuan kewangan RM60 sahaja? Ini adalah salah satu daripada kisah benar yang berlaku di kawasan saya. Saya percaya nasib yang menimpa keluarga ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Ringkasnya, gulung. Okey. Saya juga berharap kerajaan dapat menaikkan janji-janji yang diumumkan oleh Perdana Menteri kepada ibu-ibu tunggal pada 19 April 2013, sehari sebelum penamaan calon PRU 13, yang
Iaitu yang mana lebih 800,000 ibu tunggal yang berdaftar akan menerima kad diskaun Satu Malaysia yang menawarkan diskaun antara 5 hingga 50% bagi berbagai barangan dan perkhidmatan terpilih. Perdana Menteri berkata kerajaan juga akan mempertimbangkan skim insurans bagi ibu tunggal yang berdaftar bagi manfaat golongan itu yang membabitkan sumbangan premium RM12 setiap seorang dengan peruntukan 12 juta setahun. Saya harap bahawa Perdana Menteri akan menunaikan janji beliau memandangkan beliau selalu menglaung-laungkan rakyat didahului dan janji ditepati. Akhir sekali saya ingin menyentuh isu kaum Iban yang kebanyakannya ialah penyokong kuat Barisan Nasional. Ya. Di kawasan Iban masih banyak rumah yang tiada bekalan air elektrik atau jalan raya yang sempurna. Tahukah, sedarkah kerajaan bahawa masih banyak kaum Iban, penduduk Iban yang meminta keranda atau duit untuk penggebumian apabila ada sesiapa yang meninggal dunia di kampung mereka, di rumah panjang mereka. Jadi, saya bercadang kerajaan bersekutu melaksanakan skim-skim seperti yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor, yang mana kerajaan memberi skim khairat kematian sebanyak 2,500 kepada warga emasnya. Saya berharap kerajaan lebih mengambil berat terhadap kaum-kaum Iban memandangkan kebanyakan mereka adalah penyokong kuat BN. Terima kasih.